Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam mata pelajaran sains tahun 3. Saya Cikgu Julia, guru sains anda. Kita akan belajar lagi sambung topik yang lepas, topik kemahiran manipulatif sains. Tapi pada kali ini, kita di bawah topik membersihkan dan menyimpan peralatan sains. Cikgu tahu kamu semua mesti ingatkan bahawa kemahiran manipulatif sains merupakan kemahiran psikomotor dalam menjalankan aktiviti amali sains. Ia melibatkan perkembangan koordinasi mata dan tangan. Pengalaman menggunakan dan mengendalikan bahan dan peralatan sains ini akan menyediakan pengalaman pembelajaran secara beransur-ansur untuk kamu semua menguasai kemahiran-kemahiran dalam manipulatif sains dan kemahiran-kemahiran dalam proses sains. Jom kita pergi pada isi pelajaran kita pada hari ini. Cikgu berpandukan buku teks sains, muka surat 20 hingga 21. Murid-murid boleh rujuk muka surat 20 hingga 21 semasa mengikuti video pembelajaran ini. Ini dia, membersihkan dan menyimpan peralatan sains. Penting ya murid-murid. Apabila kita dah menggunakan peralatan atau bahan sains, kita perlulah membersihkan dan menyimpan peralatan sains. Macam dekat rumah pun sama. Kalau dah guna sesuatu barang di rumah, tentu mak akan cakap, dah siap simpan ya. Along, dah siap kemas. Angah, dah siap simpan. Macam tu jugalah jika di makmal. Apabila kamu telah menggunakan peralatan, radas-radas atau apa sahaja bahan sains, sila bersihkan dan simpan peralatan semula dengan cermat, bersih, betul dan selamat. Jom kita tengok satu-satu apa yang perlu kita lakukan setelah kita menggunakan peralatan sains. Ini dia yang pertama, kita kena membersihkan peralatan dan makmal sains selepas menggunakannya. Bersihkan, ada sabun boleh gunakan. Sabun, kalau ada sarung tangan, gunakan sarung tangan. Jika anda tak mahu tangan anda terkena bahan-bahan yang tidak sepatutnya, bahan kimia atau sebagainya. Kemudian gunakan air yang bersih untuk mencuci peralatan tersebut. Kita tengok gambar ni, nampak? Macam mana mereka membasuh tabung uji, bikar, okey. Cara yang baik adalah menggunakan air dengan cermat. Jangan gunakan air dengan kuat, tetapi gunakan air dengan cermat sekadarnya sahaja. Apabila kita telah mencuci dan membersihkan peralatan ataupun radas yang digunakan, kita juga perlu membersihkan kawasan sekitarnya. Seperti dalam gambar raja ini, lihat dia lap atas meja tu supaya bersih. Apabila makmal bersih, kita pun selesa. Sebab makmal tu bukan untuk kita seorang sahaja yang guna. Bukan untuk kelas kita sahaja. Ada juga kelas lain yang nak guna selepas masa sains kita. Jadi, bila kita masuk makmal dalam keadaan bersih, kita gembira. Begitu jugalah dengan orang lain. Sebab tu kita perlu membersihkan peralatan dan radas agar orang lain yang hendak menggunakannya kemudian mudah. Cuba lihat peralatan yang boleh kita gunakan untuk membersihkan radas. Seperti berus tu. Nampak ada pelbagai jenis berus tu. Biasa awak nampak tak berus ni? Macam berus botol je kan? Botol susu adik dekat rumah kan? Ini pun antara peralatan selain kita gunakan sabun, sponge dan juga berus ni. Kita boleh gunakan untuk membersihkan peralatan dan radas sains. Selepas kita dah bersihkan, kita nak buat apa?
kita kena keringkan radas dan peralatan sains tersebut. Cikgu nak keringkan pakai apa? Boleh keringkan pakai tuala. Cuba tengok contoh. Andainya tuala tak ada, nak buat macam mana? Kalau tak ada, kita kena sediakan satu bekas dan kita cuma terbalikkan sahaja bika tu tersebut supaya dia akan kering dengan sendirinya. Apabila dah kering, baru disusun dekat tempat yang betul. Okey, ini lagi satu. Ini adalah rak holder untuk tabung uji. Ini pun boleh juga digunakan untuk kita keringkan peralatan sains. Selepas kita keringkan, perlulah kita simpan radas dan peralatan sains di tempatnya semula. Ingat, dekat mana kita ambil? Dekat situlah yang perlu kita simpan. Dekat mana kita jumpa peralatan sains tu masa kita nak guna? Kat situ jugalah kita kena letak semula. Kenapa kita kena letak semula di tempatnya semula? Kenapa? Kenapa kita kena letak semula di tempat awal kita ambil? Betul. Supaya orang lain bila orang lain nak gunakan, mudah untuk mereka mendapatinya. Dan kalau kita lihat sebelum kita ambil, peralatan sains itu tersusun rapi. Begitu jugalah waktu kita memulangkannya. Biarlah di dalam keadaan tersusun rapi ya murid-murid. Okey, dah faham kan apa yang cikgu ajar hari ni? Tajuk mudah-mudah saja. Okey, kalau macam tu, jom kita tengok buku aktiviti muka surat 20. Tajuk kita ialah membersihkan dan menyimpan peralatan sains. Ingat cikgu pesan, apabila kita dapat sahaja soalan. Pertama, baca arahan soalan dan fahamkannya dengan teliti. Kedua, barulah kita pilih jawapan yang paling sesuai dan tuliskan di ruangan yang disediakan. Jom, saya bacakan soalan. Perhatikan rajah di bawah dan lengkapkan ayat dengan perkataan yang betul. Ada pilihan jawapan dah diberi. Alah senangnya. Keringkan, air, susun, berlabel, basah dan berus. Nampak tak ada perkataan yang menggunakan huruf besar? Macam perkataan keringkan dan perkataan susun. Itu menunjukkan ia mungkin kalau bukan kata nama khas, itu bermaksud dia berada di awal ayat. Itu clue. Nampak? Dia dah bagi awal untuk jawapan. Jadi jangan ada yang tersalah letak ya. Tengok gambar dulu. Nampak gambar tu dia buat apa dekat sinki? Okey, bersihkan silinder penyukat menggunakan apa? Dan apa yang mengalir? Okey. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Nampak gambar apa tu? Bika dan tabung uji yang apa sebelum disimpan? Okey, kita tengok lagi. Yang ketiga. Tengok gambar apa? Bika dan piring Petri di dalam kotak. Dan simpan di dalam almari. Cikgu nak murid-murid semua lengkapkan latihan ni. Dan pastikan anda jawab dengan betul dan tepat. Okey, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Boleh subscribe channel cikgu. Pastikan subscribe berwarna. Telah pun bertukar daripada warna merah kepada warna kelabu. Thank you.